Kita mengganggu siaran ini. Susulan pertempuran dan serang hendap yang dilancarkan oleh pengganas komunis, Angkatan Tentera Malaysia ATM, mengambil keputusan untuk melancarkan serangan balas terhadap musuh di sebuah kawasan yang disyaki sebagai kubu kuat mereka. Dianggarkan seramai 400 anggota pengganas berkubu di situ, berserta dengan 3,600 jerangkap samar yang telah dipasang sekitarnya. Operasi dirancang berdasarkan maklumat SI Nari sebagai Abdullah. Dia mengatakan yang dia telah dilatih di sebuah kem di kawasan pergunungan berhampiran sempadan Thailand. Kem tersebut mampu menempatkan beberapa ratus pengganas komunis, serta dilengkapi dengan generator elektrik dan juga mesin cetak. Bagaimanapun, dia tidak dapat memastikan lokasi kem tersebut dengan tepat. Seorang pegawai tentera mengatakan dia pernah nampak kawasan kebun sayur seperti yang dikatakan oleh Abdullah, dan mahu beliau mengikutnya untuk mengecam kawasan tersebut. Bagaimanapun, Abdullah enggan kerana khawatir akan keselamatan dirinya. Setelah berbincang, mereka bersetuju untuk melakukan tinjauan dari udara. Pada 16 April 1976, jet-jet CL-41G Tebuan, dari nombor 6 Skuadron dan F-5E Tiger II, dari nombor 12 Skuadron TUDM telah terlibat dalam melakukan serangan udara. Beberapa jet Tebuan dilengkapi dengan minigun dan roket, manakala sebahagian lagi membawa bom-bom 500 pound. Helikopter Alouette bertindak sebagai Forward Air Controller FAC untuk menandakan sasaran. Serangan pertama tidak memberi banyak kesan kerana kawasan hutan yang sangat tebal cukup memberi perlindungan kepada sasaran. Bagaimanapun, serangan bertubi-tubi itu akhirnya berjaya, membuatkan sebahagian besar pengganas komunis berundur ke sempadan Thailand melalui terowong khas yang telah mereka bina. Laporan yang diterima keesokannya menunjukkan terdapat kesan-kesan darah di kawasan sasaran. Pendaratan pasukan penggempur. Percubaan pertama gagal kerana mereka diserang terlebih dahulu oleh pengganas komunis. Percubaan kali kedua diiringi oleh helikopter gunship Alouette. Anggota-anggota Komando Gerak Khas RGK menggunakan 3 buah helikopter Nuri untuk masuk ke kawasan sasaran. Ini adalah satu-satunya cara insection kerana kawasan sekitar telah dipasang banyak jerangkap samar. Helikopter kedua mula menurunkan anggota, bagaimanapun teknik rappelling tidak dapat dilakukan kerana tali tersangkut pada pokok, kemudian kaedah winching digunakan untuk mendaratkan pasukan komando. Kedatangan mereka telah disedari oleh pasukan musuh. Pengganas komunis kemudiannya bertindak menembak helikopter dengan pelancar granat M79, tetapi tersasar mengenai pokok. Pertempuran berlangsung selama kira-kira setengah jam. Kedudukan pengganas tersebut akhirnya berjaya ditawan oleh Regimen Gerak Khas, tetapi memakan korban dengan 11 anggota RGK terbunuh, manakala 22 pengganas komunis dapat dihapuskan. Mereka meneruskan pembersihan jerangkap samar di kawasan laluan dan menyediakan landing point untuk pendaratan anggota jurutera yang akan meneruskan kerja-kerja memusnahkan jerangkap samar serta membuat penyiasatan dan kajian lanjut ke atas terowong yang ditemui. Dalam proses penggeledahan dan pembersihan, 3 anggota RGK telah tercedera kerana terkena jerangkap samar. Pembersihan di dalam terowong diteruskan pada 25 April 1976. Laluan dalam terowong yang telah dibersihkan dari jerangkap samar akan diletupkan. Tugas ini dilaksanakan oleh Trop 1 dan Trop 2 dari 3 Skuadron Jurutera. Ketika di dalam terowong, tim yang diketuai oleh Leftenan Mior telah berada jauh di hadapan. Leftenan Muda Basri, dengan ditemani Lance Corporal Abdullah pula,
menuruni 31 anak tangga di dalam terowong tersebut. Mereka menggunakan lampu suluh kerana suasana di dalam terowong itu agak gelap. Ketika itu, Leftenan Muda Basri terlihat satu guni beras yang diletakkan di sebelah kiri laluan dan mengesyaki terdapat jerangkap samar di situ. Beliau mengarahkan anggota-anggota lain mengikuti rapat di sebelah kanan. Sebaik saja Leftenan Muda Basri melangkah kakinya ke kanan, tiba-tiba berlaku satu letupan kuat. Beliau serta-merta rebah dan senjata yang dibawanya terpelanting. Beliau mengalami kecederaan di punggung. Ketika itu juga Lance Korporal Abdullah menjerit memberitahu bahawa dia tercedera di bahagian dada. Sememangnya, jerangkap samar itu dipasang pada ketinggian yang menjadikan jantung sebagai sasaran. Beliau diusung naik keluar dari terowong dalam keadaan parah dan setibanya di permukaan beliau telah menghembuskan nafas terakhir. Sebuah helikopter Nuri yang membawa bekalan peluru, bahan letupan yang digunakan untuk memusnahkan terowong, dan juga 11 penumpang serta kru telah ditembak jatuh oleh pengganas komunis. Dalam insiden tersebut, 11 pegawai dan anggota kita telah terkorban. Pada 27 April 1976, elemen jurutera dan sebahagian anggota komando dikeluarkan dari kubu pengganas tersebut, setelah berjaya memusnahkan terowong dan banka pengganas. Mereka bergerak menuju ke extraction point. Helikopter melakukan beberapa penerbangan ulang-alik, sehinggalah ia disedari oleh sepasukan pengganas komunis. Penerbangan terpaksa dihentikan, baki 18 anggota komando RGK terpaksa ditinggalkan. Mereka diarah melakukan RV atau rendezvous di satu kawasan berhampiran LP atau landing point. Di sana sepasukan komando akan menanti ketibaan mereka untuk dibawa keluar. Kumpulan 18 anggota komando itu diketuai oleh Leftenan Muda Aziz Rashid. Dianggarkan terdapat seramai 60 pengganas komunis mengepung lokasi mereka. Kawasan ini ditanam dengan anak pokok getah. Pengganas komunis datang dengan menaiki lori. Leftenan Muda Aziz memecahkan anggotanya kepada 3 kumpulan. Mereka diingatkan untuk tidak menembak musuh, kecuali kehadiran mereka sangat jelas kerana hendak menjimatkan peluru. Anehnya mereka tidak diserang pada malam itu. Beliau sempat menghubungi Z Squadron dan beliau dimaklumkan bahawa helikopter Nuri tidak dapat mengambil mereka kerana lokasi didapati tidak selamat. Seterusnya, beliau diarahkan untuk RV dengan sepasukan komando yang telah ditugaskan untuk menyelamatkan mereka. Markas taktikal di Gubir telah menghantar 2 buah helikopter Orwid ke lokasi yang dilaporkan oleh Leftenan Muda Aziz. Beliau telah mengarahkan Orwid tersebut menembak ke kawasan tertentu yang dipercayai ada pengganas komunis. Setiap helikopter menghamburkan 200 butir peluru meriam 20 mmHE, high explosive. Leftenan Muda Aziz dan anggotanya bergerak keluar, tetapi tidak mengikut trek yang sedia ada. Trek tersebut dikuatiri telah dipasang jerangkap samar. Dalam perjalanan, mereka menemui sebuah kem pengganas komunis yang telah ditinggalkan secara tergesa-gesa, mungkin untuk menyelamatkan diri dari serangan helikopter Alowet tadi. Menyedari yang musuh akan terus memburu mereka, menjelang malam Leftenan Muda Aziz telah mengarahkan anggotanya membuat rumah batu, juga digelar Jungle Hotel. Ini bukanlah kelaziman bagi anggota komando, kerana mereka biasanya tidur berhamparkan poncor di atas tanah. Sebaliknya ini adalah sebagai umpan untuk mengelirukan pasukan musuh. Mereka bergerak meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke kawasan tinggi untuk membuat serang hendap. Seperti malam sebelumnya, arahan jangan menembak turut dikeluarkan kecuali kehadiran musuh jelas. Selain itu, anggota diingatkan kemungkinan pengganas komunis akan memasang lampu suluh pada hujung kayu panjang dan menyuluh ke atas bagi mengelirukan penembak. Sebagaimana yang dijangkakan, memang benar musuh menghampiri kawasan kemah jantil mereka, kerana kelihatan cahaya lampu suluh menghala ke atas. 3 Mei 1976, menjelang pagi, mereka turun semula ke jantil dan mendapati banyak kesan tapak kaki di situ. Dianggarkan kira-kira 40 pengganas komunis telah menggeledah kawasan tersebut. Mereka meneruskan perjalanan ke RV yang telah ditetapkan.
Sebaik sampai di kawasan sempadan Malaysia-Thailand, terdapat beberapa tanda lakaran jerangkap samar yang dilekatkan pada 2-3 batang pokok. Memang pengganas komunis akan meninggalkan tanda jika sesuatu kawasan itu telah dipasang jerangkap samar. Tujuannya adalah supaya kawan-kawan mereka menghindari kawasan tersebut. Bagi mengelak dari terkena jerangkap samar, mereka mengikat 3 buah beg galas dengan tali dan melontar ke arah laluan di hadapan. Kemudian tali tersebut akan ditarik perlahan-lahan. Sekiranya ada jerangkap samar yang meletup, maka letupan itu tidak akan memudaratkan mereka kerana mereka berada dalam jarak yang selamat. Proses ini diulang sehinggalah mereka selamat tiba di kawasan RV. Sepasukan komando RGK dari Y Squadron yang diketuai oleh Lieutenant Muda Raja Segaran telah menanti mereka. Inilah kali pertama dalam beberapa hari mereka berpeluang mendapatkan makanan. Seterusnya mereka bergerak menuju ke landing point dan diterbangkan oleh helikopter Nuri ke Kem Gubir. Ketika sampai di sana, Lieutenant Muda Aziz telah dimaklumkan, pihak atasan telah menyediakan 18 keranda seandainya mereka tidak dapat kembali dengan selamat. Takziah diucapkan kepada seluruh ahli keluarga perwira negara yang telah terkorban. Kami mewakili seluruh rakyat Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih atas pengorbanan yang telah anda lakukan demi negara tercinta. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe sebagai sokongan ke atas channel kecil anak tempatan kita ini. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite.